tadi Ustaz sebut kalau golongan agama asatizah kena hati-hati dalam menyampaikan pandangan supaya orang taklah terpengaruh, orang betul-betul seimbang. Tapi realiti kita sekarang Ustaz, ramai juga yang kita panggil sekarang ni influencer ataupun public figure yang ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, ada Instagram. Kadang-kadang ada di kalangan mereka ni bagus. Mereka ni bagus. Mula ada semangat agama. Mula ada semangat nak ajak masyarakat pun kepada agama. Tetapi ada kalanya juga dia orang ramai pengaruh Ustaz. Tapi bila dia bercakap ni dia jadi macam tak berapa seimbang. Tak payahlah bisnes-bisnes kita tumpuk akhirat. Tak payahlah pergi sekolah, pergi universiti kita tumpuk akhirat. Ni dunia semua. Tak payahlah. Dia ni bagus. Niat dia barangkali. Dan mungkin sikit lagi saya tambah. Adakah ini termasuk juga dalam Al-Ruwaibidah? Na'udzubillah. Maknanya dia, mungkin Ustaz boleh ulas perkara ni. Soalan yang baik tentang masalah dalam pemahaman sekelintir manusia tentang keseimbangan dunia akhirat. Baik, saya bagi beberapa kategori manusia. Ada orang Tuan Syahid menggunakan pengalaman sendiri untuk bercakap tentang agama. Dia betul dari sudut pengalaman dia, tapi tidak betul dari sudut hukum hakamnya. Contoh, memang selama ni dia kan pelakon, selama ni dia kan korporat, dia dah masuk dunia ni, dia memang lalai betul. Dia terlibat dengan banyak benda, pelacuran, contohlah perjudian, rasuah dan sebagainya. Maka bila mana dia nak kembali pada akhirat, maka kerana penyesalan dia terhadap apa yang telah berlaku dalam dirinya, maka dia nak tolak ni semua. Kalau dia menggunakan pengalaman peribadinya untuk berkata ini semua dunia, sebab dia dah tengok macam mana dia merosakkan diri dia. Dia tak salah dari sudut pengalaman peribadinya. Kerana contoh Tuan Syed, orang yang kecil manis, bila dia makan durian, gula dia naik, dia pun marah durian tu. Untuk pengalaman peribadi dia betul, kita tak kata salah. Jangan makan durian, ni bahaya ni, kita nak ibadat pun susah. Tapi dia kena ingat ada orang makan durian tak ada masalah apa-apa. Dah ada penjual durian yang dia kaya dengan jual durian sehingga dia boleh buat banyak benda. Tapi kerana pengalaman dia makan durian, sebab dia kecil manis tu dia collab, dia pun marah durian tu. Dia marah secara dia betul, kerana berkesan pada dia. Dia makan buah mata kucing, terus dia collab sebab kecil manis. Dia pun marah buah mata kucing. Tapi dia tak boleh marah penjual mata kucing, orang lain nak makan buah mata kucing. Itu cuma pengalaman diri dia. Dan saya tak nafikan ramai orang-orang yang insaf, sesuatu terjebak dengan dunia gelap mereka, lalu mereka cuba tolak semuanya. Kerana kesungguhan mereka nak akhirat dan kesungguhan mereka nak berubah. Pada pandangan saya, apa yang mereka buat itu tidak salah untuk mereka. Tetapi dia bukan menjadi kaedah umum untuk semua. Jadi bila seorang mengharamkan dirinya makan sejenis makanan, makan sejenis itu dan ini, hanya kerana pengalaman peribadi, tidak menjadi hukum pada semua orang. Orang garuk Tuan Syed, dia tak boleh makan udang, dia tak boleh makan ketam. Dia kata haram makan udang, haram makan ketam. Ya betul, haram untuk dia, tapi bukan untuk orang lain. Maka dia tak boleh kata, janganlah makan udang, ini semua mengganggu akhirat kita. Tak, ganggu akhirat kamu, bukan akhirat kita. Saya makan udang je, tahajud lebih kuat. Kamu makan udang, tunggu tak boleh tahajud. Artinya benda ni agak tu. Jadi ada setengah orang sebab dia bercerita tentang nak akhirat lebih kerana pengalaman silam dia terhadap apa yang berlaku pada dia. Maka dia cuba lari sungguh-sungguh daripada benda tu. Macam kita sebut trauma lah, Tuan Syed, trauma. Bila orang ni trauma, naik motor tak berani sebab dia pernah aksiden. Akhirnya dia mengharamkan anak dia naik motor. Saya anak-anak saya jangan harap dia naik motor. Dia beli kereta belaka. Kalau boleh biar selamat lagi beli lori. Dia anak dia naik lori selamat sikit lah. Tak ada masalah. Dia trauma lalu dia menghukum pada anak-anak dia. Kadang-kadang dia trauma sebab lemas di sungai. Dia haramkan anak dia mandi sungai. Dia tak salah dari seluruh apa yang dia buat untuk dirinya, tapi tidak untuk orang lain. Mungkin Tuan Syed trauma bisnes kena tipu sebagai contoh. Tuan Syed kata, mula hari ni jangan ada keturunan aku bisnes. Orang bisnes semua kaki menipu belaka. Saya ambil contoh Tuan Syed dulu, bila saya mengajar di masjid surau, kita kan siapkan buku. Saya pergi ke satu perpustakaan yang menerbitkan buku tersebut. Maka kita pun beli dengan dia. Bila kita beli ni, dia pun cakap dengan saya. Saya ni, kalau orang beli buku kena bayar cash. Saya tak percaya hutang-hutang. Menipu belaka. Ustaz pun menipu juga. Dia sound depan kata, ustaz pun menipu. Kau boleh percaya sangat. Bukan saya lah maksudnya.
Ustaz-ustaz pun dia kata, nipu juga. Dia punya trauma dia tu, sehingga dia juga melihat kita benda yang sama. Maka kita tak kisahlah. Maka saya pun bayar macam biasa. Setiap kali saya buku, saya bayar. Makin lama makin banyak saya ambil buku. Kerana anak murid Alhamdulillah makin ramai. Lama kelamaan dia tengok muamalah kita. Sehingga dia kata gini, ustaz kalau nak bayar lambat sikit pun tak apa. Saya bagi ustaz untuk sebulan, 2 bulan, kalau cek lambat. Dia mula percaya. Sebelum ni dia kata ustaz pun tak percaya. Bukan dia maksudkan kita dia tak percaya. Tapi trauma dia. Tuan saya tanyalah orang-orang yang mungkin dia berhutang. Jadi ustaz-ustaz dia tak bayar misalnya. Dia pun terjudge semua ustaz-ustaz. Padahal bukan cerita ustaz tu, cerita dia. Dia yang salah. Dia yang tidak ada komitmen tu. Bukan cerita dia ni begitu, tak, cerita dia. Jadi ada orang yang kerana trauma dia dengan dunia, maka dia pun kata dunia jangan ambil, kita ke akhirat. Sebab itu saya hantar anak saya semua tahfiz. Saya katakan betul untuk dia. Tapi tidak betul untuk semua orang. Dan ada orang pula tuan-tuan saya, bila dia menolak dunia ni, untuk katanya mengambil akhirat, kerana salah faham dia. Fahmun khati'un. Faham yang salah. Maka faham salah sehingga dia nampak macam dunia dengan agama tidak boleh disatukan. Walau dunia dan agama tu tuan-tuan saya macam, bukan macam minyak dengan air, tapi macam minyak dengan ikan. Digorengnya sedap. Kalau minyak dengan air memang melantung-lantung, kedebung. Tapi kalau kita bayangkan dunia akhirat bagaikan minyak dengan ikan, sedap ikan goreng. Siakap pula tuan saya. Tuan saya peminat siakap. Goreng, Masya Allah sedapnya. Boleh bergabunglah minyak dengan ikan. Ya, tapi bukan minyak dengan air. Ini bila salah faham. Dia nampak minyak dia nak campur dengan air. Memang salah lah. Nampak minyak, campurlah dengan ikan, campurlah dengan sayur, bau power. Bau sedap. Jadi ini yang kedua faktor tuan saya. Faktor pertama saya kata kerana pengalaman peribadi. Sehingga wujud apa yang disebut tak seimbang. Dia pun cerita, kami nak akhirat, tak nak dunia. Apa bisnes, semua ni dunia belaka. Apa ni sekolah-sekolah kebangsaan, dunia belaka. Kita tahfiz, baru akhirat. Apa SPM, dunia belaka, universiti dunia. Saya kata ini kerana perjalanan hidup dia begitu macam tu. Okay, kita tak kata salah dia. Tapi apa yang disebut tidak menjadi kaedah semua orang. Yang kedua saya kata silap faham dia terhadap dunia dan akhirat. Maka perbetulkan. Yang ketiga tuan saya, memang ada orang bila sampai umur-umur tertentu, dia dah pencing. Sahabat-sahabat saya cikgu-cikgu yang dah pencing, yang sama-sama dengan saya dulu cikgu tuan saya, tapi saya pencing awal sikit. Sebab saya ni tua cepat. Sahabat-sahabat saya dia pencing umur 50, 60. Saya umur 30 dah pencing cikgu. Pencing cikgu untuk saya mengajar di sekolah yang terbuka. Sekolah terbuka. Madrasah Maftuhah. Sekolah kehidupan. Jadi kalau masuk dalam tu tuan saya tak boleh pencing. Dia sampai mati kontrak dia. Jadi kontrak tu saya pegang sekarang, insya-Allah berceramah sampai mati. Dulu kita nampak 5 menang 58 60. Baik sahabat-sahabat cikgu saya, bila kami kat sekolah memang kita tahulah sibuk macam mana cikgu ni tu saya. Sibuk. Walau orang kata lah cikgu sekarang tak sibuk. Tak, memang namanya cikgu memang sibuk. Siapa tak jadi cikgu dia tak tahu sibuknya. Kalau kita tak ngajar, kita relief kelas orang, jaga kelas orang. Kalau tak jaga kelas orang, kena cat jalan, jaga pagar. Tengok budak melompat ke tak. Kalau tak kena macam tu, kena susung buku, apa ni, banyak benda lah saya. Banyak kerja. Kadang-kadang kena pantau sampah sarak, kena tengok kucing, anjing. Kadang-kadang zaman saya sekolah, kena cari ular-ular tedung yang masuk sekolah pergi, tangkap. Alhamdulillah saya pernah 3-4 ekor ular juga, saya settle tu. Ustaz, tolong Ustaz, ni ular tedung dalam jambang perempuan. Kita kena pergi. Ni ular tedung dekat longkang. Kita pastikan ular tu mesti mati. Jadi kerja banyak lah. Orang jadi cikgu ni dia macam 7-Eleven tu. Macam-macam dia kena jual. Macam dia kena buat. Jadi saya rasa, saya yakin cikgu percaya. Tapi benda ni, bila dia pencing, dia dah mengalami kesibukan dunia lama, dia pun nak lebihkan akhirat. Maka ini juga timbul satu fahaman tadi. Saya nak lebihkan akhirat. Betul, sebab waktu kerjanya dah tamat. Betul lah tu. Dia dah tamat dengan semua komitmen dia. Sekarang saat saya nak fokus kat kuliah, saya nak duduk kuliah ustaz. Dulu tak sempat ustaz, saya nak duduk. Maka dia melebihkan akhirat. Berseimbang tak seimbang lah, sebab sebahagian besar umur ni dah habis ke dunia. Sekarang masanya untuk perbaiki balik. Maka di situ juga berlaku kefahaman tadi. Maka juga tidak salah dengan suasana dia. Suasana dia, walaupun kita kata sebenarnya cikgu dalam perkhidmatan pun boleh.
cari akhirat. Sebab saya jumpa ramai-ramai cikgu-cikgu juga yang alhamdulillah boleh ke masjid, ke surau dengan kuliah maghrib, isyak, kuliah subuh. Kadang-kadang memakai baju seragam sekolah, datang, kemudian pecut. Sebab saya dulu pun masa saya cikgu, Tuan Syed, kena kuliah subuh hari kita kena kerja. Contohnya hari Sabtu kena kerja dan mesyuarat. Ataupun kadang-kadang bulan Ramadan, Tuan Syed, bulan Ramadan, saya memang kuliah subuh setiap hari. Jadi kita dah siap-siap pakai baju sekolah, kuliah, lepas tu cup cabut ke sekolah. Kita pun dah cakap, ke masjid, Ustaz boleh sampai 6.50 je. Sebab nak pecut sekolah lebih kurang 10-15 minit. Jadi ada orang yang dia boleh seimbang, ada orang memang komitmennya dia rasa tak boleh. Sebab tak semua orang boleh buat dua benda dalam satu masa, tak semua. Melainkan dia cuma boleh buat sikit, tapi ada orang boleh buat 5-6 benda satu masa. Jadi orang ni bila dipencing, dia mula nak lebihkan agama. Sama ada dia cikgu ke atau dulu dia sibuk. Tapi dia tak tolak benda tu. Cuma dia nak lebihkan. Laku tak seimbang, dia seimbang dalam hidupnya. Tapi itu juga tak boleh jadi kaedah juga. Sebab kaedah dalam Islam begini, kaedah dia. Sebab itu kita kena faham. Pengalaman peribadi, pendapat peribadi, kita tak salahkan peribadi itu, tapi kita salahkan bila benda tu menjadi kaedah umum pada semua orang, maka ia salah. Untuk dia, ya betul. Untuk dia memang betul. Baik saya kata cikgu pencing tadi, baik saya sebut orang yang memang lalui dunia gelap tadi, ataupun orang yang silap faham tadi. Dan satu segi, yang kita perlu fahamkan mereka dengan apa yang menjadi ikrar kita dan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Tuhan sekalian alam. Jadi apa yang menjadi pokok? Asas utama Tuan saya ialah bagaimana perlu kita turunkan ilmu kepada semua kelompok ini sehingga wujud satu kefahaman yang betul. Dan mengambil kira juga yang pertama, keutamaan akhirat. Yang kedua, dunia yang tidak melalaikan dari akhirat. Dan yang ketiga, dari sudut keutamaan orang tu sendiri, kemampuan orang tu.